Kepada dunia Islam, antaranya adalah ulama Melayu pernah menjadi guru kepada ulama-ulama Arab. Contohnya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Dia ni guru kepada ramai ulama Arab. Antaranya, kalau tak silap saya lah, Syekh Ali Jumaah pun pernah berguru dengan dia. Kalau yang zaman-zaman moden ni lah, 1940-an, 50-an kan. Saya Hasanuddin Yusof, pengasas Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Ia adalah sebuah institusi penyelidikan berkaitan dengan tamadun alam Melayu dan Islam, swasta dan bebas, tidak terikat dengan mana-mana pihak. Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan, kita menterjemahkan dalam bentuk penulisan, keluar buku-buku dan juga dalam bentuk visual, dokumentari, video-video pendek dan sebagainya. Itulah gerak kerja yang dihasilkan dari Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam ni. Yang jadi guru kepada orang Arab, yang pernah menjadi juga, dia jadi imam besar. Syekh Hatib Minangkabawi ni, dia pernah dilantik menjadi imam Masjidil Haram dan dia jadi guru kepada orang-orang Arab. Kalau di alam Melayu ni sangat banyaklah. Ulama ni dia menggerak kepada jihad daripada dulu lagi, daripada sejak perang perang pertama antara Melaka dengan Portugis. Yang jadi tulang belakang dia adalah ulama. Ketika pertama sekali Sultan Melaka, anak kepada Sultan Mahmud ni namanya Sultan Ahmad. Ayahnya Sultan Mahmud mengamanahkan dia untuk mengetuai perang dengan Portugis yang pertama. Dibawa siapa dengan dia? Yang menunggang gajah dengan dia dalam rangka tu, duduk dengan dia adalah seorang ulama namanya Maulana Sadar Jahat. Dia menjadi penasihat. Kemudiannya selepas Melaka terjatuh kepada Portugis, orang-orang Jawa di bawah pemerintahan Sultan Demak, Raden Fatah yang pertama, kemudian Pati Unus juga di belakang mereka yang menjadi penggerak utama gerakan jihad untuk mengusir Portugis di Melaka ni adalah para ulama. Yang jadi panglima perang utama angkatan perang dari Jawa ke Melaka untuk mengusir orang Portugis adalah Sunan Kudus ataupun namanya Syekh Jaafar Shodiq. Dialah jadi panglima perang. Dan juga Wali-Wali Songo ketika sebelum nak perang dengan Portugis di Melaka ni, angkatan tentera Demak ni, sebelum nak gerakkan angkatan tentera Demak ni, Sultan Demak dia bermesyuarat dengan para Wali Songo, para wali tanah Jawa ni. Mereka bermesyuarat di Masjid Demak untuk mengusir orang Portugis di Melaka lah. Dan sehingga kan Portugis sendiri pun mencatatkan bahawa ketika Portugis perang dengan Melaka, para ulama inilah yang berperanan besar, berperanan penting yang mengapi-apikan orang Melaka untuk perang lawan Portugis. Mereka, para ulama ni menghasut, menaikkan semangat orang-orang Melaka untuk bangun lawan Portugis. Ini Portugis sendiri yang menulis. Tulang belakang alam Melayu ni adalah ulama. Ulama ni dia berperanan besar. Sebab apa? Ulama ni dia dekat dengan golongan istana dan dia dekat dengan rakyat. Kalau kalangan rakyat ni dia nak jumpa sultan terus, dia takut, segan dan sebagainya. Siapa penghubung dia? Ulama. Sebab ulama senang akses. Sultan dia hormat ulama sebab ulama jadi guru kepada sultan. Maknanya ulama di alam Melayu ni dia jadi guru kepada semua orang. Dia jadi guru kepada sultan, jadi guru kepada golongan bangsawan, jadi guru kepada para pentadbir, bendahara, laksamana dan sebagainya, dan dia jadi guru kepada rakyat. Dengan sebab itu dia jadi sendi. Yang menghubungkan antara golongan istana dan juga rakyat jelata adalah ulama. Yang menasihatkan sultan tentang kebajikan rakyat, ulama. Sebab ulama dia pergi kepada semua. Sultan Melayu ni dengan ulama sangat hormat. Malah dia ada macam takut dengan ulama. Contohlah, paling mudahlah dalam penulisan Tun Sembilan dalam Tulalatul Salatin, Sultan Mahmud ni antara sultan yang ada peribadi yang tidak berapa baik lah. Dia ni agak zalim, keras. Memang orang semua takut dengan dia. Tetapi dia takut dengan ulama. Dia hormat dengan ulama. Contohnya Sultan Mahmud Shah ni, dia ada sekali dia nak berguru dengan Maulana Yusof. Dia pergi dengan rombongan, dengan naik gajah, dengan ramai pengikutnya. Sampai di depan rumah Maulana nampak, Maulana suruh pembantunya tutup pintu, suruh pembantunya usir. Maulana pesan pada pembantunya, pesan pada sultan, kalau nak berguru, buat cara nak berguru. Jangan bawa kebesaran istana nak jumpa dia. Sultan tak murka, sultan tidak melawan, sultan patah balik. Sultan balik ke istana, sultan pergi berdua saja dengan pembantu dia, berjalan. Bawa kitab, berjalan berdua. Sampai ke depan rumah Maulana, baru Maulana buka pintu, suruh sultan masuk. Dekat situ menunjukkan bahawa orang nak jumpa sultan
kena mengadap sultan. Sultan nak jumpa ulama, sultan sendiri kena mengadap, punya hormat guru. Sejarah dah membuktikan. Dan kita tengok itulah pemerintahan sultan-sultan alam Melayu ni, yang check and balance dia adalah ulama. Sebab itulah walaupun filem-filem menggambarkan sultan Melayu ni sebagai zalim, sebenarnya tak ramai. Yang digambarkan di filem-filem itu sikit, segelintir. Majoriti sultan-sultan dalam Melayu ni memang sultan yang baik terhadap, kita tak katalah dia sempurna dan sebagainya, tapi adalah sultan yang baik kepada rakyatnya. Kata dalam filem digambarkan bergundi, berapa ada. Apa tu maknanya, jahat lah, zalim lah. Ada macam tu. Tapi yang itu yang di-highlight oleh filem, maknanya orang beranggapan sultan Melayu lo semua sama. Tapi sebenarnya itu hanyalah 2-3 orang. Yang lainnya kebanyakannya memanglah ketika di mana zaman ulama sebagai penasihat. Zaman di mana ulama sebagai penasihat utama kepada sultan, jarang berlaku perkara-perkara itu. Kita boleh semak ulama Sultan Aceh. Siapa yang zalim di kalangan Sultan Aceh? Ketika zaman ulama penasihat dia, hampir tidak ada. Begitu juga dengan alam Melayu yang lain. Melaka daripada para mesyuara sampai ke Sultan Mahmud Shah, yang hanya direkodkan sebagai berperibadi zalim tak baik hanyalah Sultan Mahmud. Itu pun dengan ulama dia macam mana? Macam yang saya sebut itulah, ulama usir dia akur. Walaupun dia ada sikap degil ni apa semua, tapi bila berhadapan dengan ulama, dia akur. Ulama ajar yang menjadi amalan dalam alam Melayu ni sampai sekarang diamalkan adalah berzikir berjemaah dengan jahar, suara yang kuat, berzikir berjemaah selepas solat. Yang ini memang ditolak oleh Wahabi, ditolak, tapi masih diamalkan dan tidak ada masalah, ada dalil-dalilnya. Kemudiannya berdoa bersama-sama selepas solat, ini ditolak oleh orang Wahabi. Tauhid dulu kita memang Asy'ariyah daripada dulu sampai sekarang. Asy'ariyah ni apa dia yang berbeza dengan Wahabi? Jelasnya bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kalau ada ayat tentang tangan Allah, kalau kita ahli sunnah ada dua. Pertama, kita tafwid, tangan serahkan, kita tak tahu apa-apa, serahkan pada Allah. Nombor dua, kita takwil, jangan tergelincir dengan mujassimah. Mana mujassimah dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak nak, bila kita sebut tangan, Allah pun ada tangan. Kita tak nak tu, jadi kita takwil dengan takwil yang maknanya yang layak untuk Allah.